Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman. Sekarang Aiman ada dekat Bandar Baru Kedah. Dengan Aiman sekarang ada namanya Abang Hisham, seorang usahawan industri kecil dan sederhana di Bandar Baru Kedah ya, yang terletak di Bandar Baru Kedah. Jadi untuk permulaan ni, Aiman boleh tak Abang Hisham perkenalkan diri abang, latar belakang abang secara ringkas lah dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Isyam. Saya Samsul Arifin Nurul Zaini. Nama penuh. Lepas tu berasal daripada Kuala Kangsar. Lepas tu menetap di sini selepas kahwin hampir 19 tahun. Kemudian berumur 45 tahun. Buat orang kata perniagaan. Okey. Saya kelulusan saya CJ dalam kejuruteraan awal bangunan. Duduk di tapak projek selama 16 tahun. Berbagai jawatan dah saya pegang. Kali terakhir di IJM lah, sebagai supervisor factory, specialist untuk spam pie lah. Okey. Selepas tu dalam masa yang sama, idea ni datang daripada isteri saya, Puan Aisyah binti Ishak. Bermula dari situlah. Dia kata nak buat tahu. Kalau sebelah utara panggil tokuang. Kalau Cina dia panggil topok. Kalau tahu kering lah. Kalau tahu basah dia panggil tokuang. Okey, itu Cina lah. Kalau orang kita ni selalunya panggil tahu kering, tahu lampuh, tahu basah, yang itu untuk ni lah kan. Okey. Asalnya idea ni bermula daripada adik lah. Dia nak buat yang orang kata viral sekarang ni kan, tahu bergedil tu. Okey, masa tu abang di factory. Akak dia call, dia kata dia nak buat tahu. Okey, masa tu abang dalam line. Jadi orang kata dengar dengan tak dengar je lah masa tu kan. Jadi okey, abang pun kira proceed, setuju je lah. Tak ada nak bantah apa, sebab kita ada komitmen kita tengah kerja kan. Kemudian bila balik, isteri saya beritahu, dia kata toko ni macam ni. Okey. Dalam masa yang sama, abang pun kita dah lama dalam bidang dapat projek ni, jadi perasaan muak tu dah ada dah sikit-sikit kan. Jadi kita pun cuba intai apa orang kata, satu benda yang lain daripada yang lain. Lepas tu kita pun tak expect yang sebenarnya tahu ni majoritinya kaum Cina yang buat. Orang Bumi Putra memang, saya ingat kita dalam 1 ke 2% je lah yang ada sekarang ni lah kan. Okey, start pada situ. Isteri saya highlight, dia cuba buat sendiri di rumah. Okey, buat di rumah dia sendiri. Dapur je, jangan tanyalah bila apa ni buat tahu ni, air kacang soya tu guna blender biasa, memang dapur jangan tanya lah, memang berselera lah. Kita pindah. Lepas tu okey, dalam masa yang sama dia isteri saya R&D. Dia R&D, saya masih dalam kerja lagi. Isteri saya pun dalam masa kerja, tapi dia dah R&D dulu. Kemudian saya cuma bila dia follow up. Saya ni follow up bila mana ada satu hamba Allah ni, isteri saya dia dapat nombor phone daripada Facebook. Yang sebenarnya owner yang Facebook ni dia dah close dalam bisnes untuk tahu dia. Dia dah tumpu bisnes lain. Jadi dia tak dalam masa yang sama dia tak tahu nak tutup. Dia tak tahu nak tutup Facebook, orang stay lagi kontak dia. Tapi dia tak buat dah kan. Tapi dia tak buat dah lama, hampir 5-6 tahun dah. Dia cikgu ajar bahagian ni tahu.
Kemudian kereta dia satu hari tu nak jadikan rezeki kami tu, kereta dia breakdown di tol Bandar Baru. Tidak, dia tak layan langsung. Tidak, dia Lama memang dah saya PM dia. memang tak ni dia Sebab tiba- dia dah businessman yang berjaya dah. Tak layan lah dekat saya nak Ya. khusus, saya nak khusus. Tapi dia tak tutup lagi. Sebenarnya password dia lupa. Lupa nak close. Kemudian dalam masa sama dia kontak isteri saya kan. Dia tanya barang untuk Dia buat tanya. ni lah, untuk blender kacang soya. Mhm. Kan, dia tanya mesin, dia tanya apa semua tu. Lepas tu kami beritahu lah, kami ada mesin kecil saiz 4 inci. Lepas tu ada tungku masak manual lah, pakai poyok kan. Okay. Yang tu yang ada, okey. Yang selebihnya apa ni, ramuan apa semua tu acuan dia bawa. Okey. Dia setting time hari Ahad, dia datang pagi ke rumah kami. Kami pun belajar buat lah dengan dia. Dia tunjuk macam mana nak buat tahu basah, tahu putih yang kita tengok dekat kedai tu. Yang tu kami mula buat. Memang proses dia makan masa lah kan. Daripada blender kacang, contoh kata 1 kilo, berapa minit dia ada sukatan dia. Lepas tu ramuan dia. Lepas tu dia punya masa masak dia tu, air soya tu, teknik dia tu kan. Okey, daripada situlah permulaannya tercetusnya Punya semangat kami belajar. untuk buat tahu kering ataupun tahu lampung lah sekarang. Boleh nak masuk orang nak cerita. Okey. Sebab benda ni sebenarnya mula daripada saya. Sebelum siapa dak tu, ini kat belakang ni ada isteri Abang Syam. Sebenarnya saya yang pencetus inspirasi tu. Dan saya minta maaf lah, saya geram dah dengar, saya nak cerita lah juga. Dia mula-mula dia macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Adik saya ni, dia memang viral lah, dia punya tahu lampung dia kan. Tahu lampung pula, tahu bergedil dia. Permintaan dia makin hari makin bertambah rezeki dia. Lepas tu dia susah nak dapat tahu lampung. Lepas tu satu hari tu dia kata dia dapat tahu lampung dekat market yang timbang kilo tu. Saya kata sasam Cina kan, dia cakap gitu. Dia kata tak kisah, dia kata janji aku dapat penuhi permintaan customer yang nak tahu bergedil dia. Tahu bergedil dia macam orang dah tergila-gila rezeki dia kan. Lepas tu jangan beli tahu Cina. Apa kata kita buat sendiri. Dari situlah kita buat sendiri. Lepas tu dia kata cubalah, tak mau lah. Tahu dah, tengok dah kat YouTube tu macam mana nak buat tahu lampung. Dia kata memang payah lah nak kena ada mesin apa semua. Betul ya? Sat, nanti kita buat research. Seminggu saya solat istikharah, minta kalau betul ini jalan Allah bagi kat kami, bagikan kami ilham. Sebab sebelum tu saya ada minta dengan Allah lah kan. Sebab kami dalam tahun yang sama tu kami kena ribut. Rumah kami total loss. Depan ni habis. Saya minta dengan Allah sebab satu biji kereta kami dah let go kan untuk perbaiki rumah. Saya minta dengan Allah, ya Allah ganti. Saya minta bulan puasa masa tu, saya ingat. Abang pula dia kerja macam dia tu pukul 1 pagi tak balik lagi. Saya minta dengan Allah, kata Allah gantilah rezeki supaya dia ni tak raja kilang dah, sibuk macam ni kan. Bulan puasa nak sahur dah tak boleh bangun. Buka puasa tak mana-mana halau. Saya minta tu lah. Lepas tu kan saya kata mungkin yang ni kot Allah bagi ilham kat tu. Start daripada situ saya pegang kata mungkin ini ilham Allah bagi yang aku minta ni. Sebab yakin kan janji Allah betul. Kalau kita minta solat hajat kita, Allah takkan tolak kan. Saya pegang yang tu, janji Allah. Lepas tu kata aku minta bulan puasa 15 Ramadan terakhir. Lepas tu yang ni kot ilham dia. Lepas tu saya memang kata abang yang betul dah ni. Dia cakap yang tu, kita buat ni, kita buat. Panggil cikgu, belajar tokoh basah. Cikgu tu kata kalau nak boleh buat tahu pok ni kena mahir tahu putih. Kami pun buat 2 bulan 2 bulan kami buat tahu putih tu sampai jadi cantik. Okey, kami pegang kata-kata cikgu. Okey, kita dah mahir. Sekarang kita RN kita buat
tahu pok. Resepi kan dah dapat dah, cikgu tu bagi. Sebab dia kata syarat dia hampa buat tu dulu. Lepas tu baru tahu pok. Tu kami kata bismillahirrahmanirrahim, kami mula dengan hari Jumaat. Kami mula R&D tahu pok. Okey. Tahu pok tu rupa-rupanya Tak ada tahu pok ni kena langsung. masya-Allah lain sangat. 360 darjah tak sama dengan tahu putih. Tapi Allah nak tengok semangat kami tu. Niat tu, nawai tu mula-mula tu yang kata jangan beli dekat Cina tu. Dengan adik kan. Sebab saya nak buktikan dekat adik saya boleh. Sebab saya kena marah dengan adik ipar saya. Ni semua nak buat macam ni lah, jadi kita dah siapkan dia punya inti. Tiba-tiba kami buat mai kat dia yang kan kata nak bagi tahu Lampung tu. Kecil besar tahu Lampung yang kami bagi. Lepas tu dia macam satu semangat lah adik kata sudahlah berhentilah, dia cakap gitu. Tak payah lupakan, dia kata. Lupakan, habis modal hang, penat hang dengan hang kerja balik letih. Dia kata gitu. Hang takkan boleh yang buat tahu Lampung ni, dia kata gitu. Sebab tahu Lampung ni tahu Cina yang buat pandai. Kata hangpa nak ingat boleh lah research dekat YouTube. Kalau nak belajar pun orang tak mau ajak tahu pok ni. Lepas tu kami ada belajar garpu tala, tu Minyak rezeki. minyak rezeki, Minyak rezeki. buka Al-Quran, minta ilham dengan Allah Ta'ala. Minta satu ayat tengok dalam Al-Quran, dia ada bagi ilham. Macam satu dalam ayat tu, contoh macam ada satu point, dia ada sebut bahtera. Lepas tu kita fikir, apa tu? Fikir. Okey, kita pergi bahtera ni laut. Bahagian laut. Lepas tu apa gali lagi. Rupanya ada pokok sipu, lepas tu ada sipu upgrade lagi kami punya ni, tapi Tawa nak dapat tahu Lampung ni setahun. Hampir setahun. Sebab Sebab abang lah. teknik dia tak sama dengan kita buat tahu putih. Memang jauh beza lah, sepuluh langit dengan bumi lah. Jadi orang kata apa ni, kalau dah kena fardu kifayah tu, kita dah pegang, kita dah bergantung dengan Allah, kan? Tak ada yang mustahil, yang kita tak boleh buat. Cuma satu dua benda yang kita nak kena pegang dalam diri kita, cekai, sabar. Apa yang datang masuk kanan keluar kiri. Yang baik kita simpan, yang tak elok kita letak tepi. Jadikan semangat satu. Lepas tu kedua pula, daripada segi masa kita, kan, dengan modal kita, tenaga kita, memang totally habis lah. Totally memang habis. Pernah saya buat sehari dapat tidur 2 jam. Dengan kita kerja lagi masa tu, tapi kuat juga ni. saya ni sini masih dalam kerja lagi. Jadi balik kerja sambung kerja lagi. Pukul 4 pagi baru nak tidur, lepas tu pukul 6 bangun. Macam biasalah kita dengan Allah, lepas tu dengan anak-anak sekolah apa semua kan. Jadi pukul 7 kita dah keluar masuk balik kerja macam tu lah. Selama 2 tahun. Hampir lah setahun Hampir lebih. 2 tahun. Dalam masa yang sama kita tak ada kita dalam masa sama tu kita tak ada didikan daripada mana-mana pihak, daripada agensi mana-mana agensi. Itu yang satu. Yang kedua pula nak dapatkan formula benda macam ni, Kami buat kajian sendiri. memang memerlukan modal yang Lagi besar. cuba lagu ni, tak boleh tak kita try. Apa kata kita try yeast dekat macam tu. Kami pun buat pakai yeast. Kan sebab kita tengok benda tu kembung, lepas tu macam roti. Ingatkan kan yeast pakai roti kan pakai yeast. Kami pun cubalah tengok, alamak hitam legam jadi hangit. Tak jadi, lepas tu esok cuba lagi. Memang tak ada cikgu. Yang cikgu yang mengajar kami tu buat tahu putih. Lepas tu memang lama-lama boleh jadi sendiri tak. Mana ada cikgu. Kalau ikutkan tahu pun tak ada cikgu. Tahu putih je yang kami belajar ada cikgu. Lepas tu
abang makin hari makin letih, abang tengok. Lepas tu permintaan makin lama orang tahu dah, dah setahun tu orang dah tahu dah kami buat tahu pok. Masa tu tak perfect lagi, masih lagi berat, tahu tu tenggelam lagi. Tapi jadi dah lah tahu pok kan. Lepas tu abang ambil keputusan berhenti kerja tahun 2019 kan. 2019. Berhenti awal tahun tu. Lepas tu bulan 3 COVID lockdown. Lepas tu apa, kami ingatkan bila betul ke keputusan kita. Dah Rupanya dalam masa PKP yang pertama tu, itulah satu rumah yang besar juga sangat besar. pada peniaga-peniaga Macam-macam orang apa tak. ni, terutama barang-barang asas lah. Memang permintaan dia melebihi apa yang kita expect lah kan. Sebab kita bajet kebanyakan bisnes semua kebanyakan dia tutup kan, disebabkan pandemik kan. Tapi alhamdulillah kami tak keluar, duduk di rumah, hanya tumpu pada tempahan kan. Cuma hanya keluar bila kita nak tampung bahan mentah kita lah. Tapi yang tu kita beli di gudang. Gudang tu memang majoriti tak ada orang lah, kan. Semua ada pekerja dengan dia punya staff untuk kita ambil bahan mentah. Selebihnya bawa balik rumah, kita tumpu di rumah je lah. Memang 98% di rumah sehingga sekarang alhamdulillah. Mesin nak tanya ada spesifik dia. Tak, okay, tadi agak dah abang dah cerita lebih lanjut lah pasal produk. Tapi tu tadi pasal produk. Sekarang Aiman nak tanya pasal company pula. Boleh bagi ringkasan latar belakang sikit pasal company, bila mula. Tadi idea pun dah abang dah macam tu lah. Bila mula, macam mana boleh berjalan macam tu. Mula pada bulan 10 2018 ke 19? 2018. 2018. Dia lepas tu kata mesti nak kena daftar niaga apa semua, cari nama. Lepas tu saya dapat ilham nama Suci Sufi ni daripada tahu putih tadi lah. Orang puji tahu putih kami ni bersih, cantik. Lepas tu anak saya yang kecil nama Sufi, yang bongsu nama Sufi. Kalau kami berdua buat R&D, buat tahu, kami kurunglah anak dalam rumah, kami duduk-duduk kat garaj kereta tu. Lepas tu anak yang kecil ni dia mesti dapat orang kata apa, nanti jatuh berdarah lah, nanti tangan luka lah, mesti ada yang dia tu apa banyak kena korban lah, dia masih kecil ni. Itu kasihan kat Sufi tu. Tak apalah kita ambil nama Sufi macam tu. Lepas tu bersih tu suci, tahu lampung suci Sufi soy. Soy tu soya lah, itulah nama dia. Bulan 10 2018. Lepas tu 2019 apa ni, moratorium, kena lockdown. Daripada situlah bermulanya kami punya grow business ni. Akak dapat moratorium, abang ada moratorium. Lepas tu kami ada dapat macam grant. Itulah grant kan, grant kerajaan bagi 3,000 tu. Lepas tu ada pinjaman amanah kan, tekun untuk yang ITS tu kan. Macam banyaklah yang kami boleh upgrade cakap ni. Daripada tak ada oppo machine kan. Dari situ lah berkembangnya. Okey, soalan yang lain, masa mula-mula start perniagaan ni, apa rancangan ataupun misi yang abang letak untuk masa depan, masa mula-mula abang dengan kakak start buat perniagaan ni? Apa target yang abang letak? Target bila kami buat tu tak ada lain niat untuk tahu pok ni orang Melayu senang dapat yang orang Melayu punya, tu je, tak ada lain. Kami buat kalau boleh nak kembangkan supaya dia satu Malaysia tu senang dapat tahu pok. Sebab banyak contoh Pahang, Kelantan, banyak diorang ngadu lah tak ada tahu pok sana, memang susah, tak ada langsung.
Macam Johor ada satu tokel, sini ada 2, tempat lain tak ada. Tapong ada satu. Jadi alhamdulillah lah sekarang dah makin orang dah buka kan, lagipun ada DNF tu kan. DNF tu jadi semangat orang Melayu lagi mungkin fikir sama lah macam kami. Niat tujuan misi-visi tu untuk bagi orang Melayu senang dapat tahu kan. Sebab kebetulan tahu bergedil kan viral. Okey, soalan yang lain, saya Aiman ada kawan kot nak tanya soalan untuk akak dan abang berdua. Assalamualaikum, nama saya Ridwan. Soalan saya dekat abang dengan kakak. Untuk produk abang dan kakak ni, siapa target customer dan di mana target market abang dengan kakak? Target kita tu kalau boleh dapat berkembang lah. Terutamanya untuk Bumi Putra lah. Letak makanan yang halal. Lepas tu InsyaAllah terjamin kan. Yang kedua, kita cuba peluaskan lagi kan, ke tingkat yang lebih jauh. Sebab apa? Majoriti perbuatan tahun ni 95% adalah kaum Cina. Jadi Bumi Putra memang susah nak jumpa. Jadi dalam masa yang sama kita cuba bantu bangsa kita kan, dapat bekalan yang orang kata sepatutnya. Terutamanya tak kira lah semua peringkat pun boleh kan, termasuk ejen, IT market kan. Kita akan cubalah insyaAllah dalam masa yang terdekatnya. Assalamualaikum, nama saya Nabila. Soalan saya, apakah strategi abang dan kakak dalam mempromosikan produk ini supaya produk ini dikenali lebih ramai lagi? Macam dekat mana promote produk ni semua gitu. Lepas tu mulut dah orang ikut bagi tahu. Sebab 2 tahun ni mungkin orang dah mula tahu kan tak mana siapa Melayu buat bawang. Diorang mungkin kan recommend lah kan. Lepas tu dalam sekarang ni yang bukan ni untuk kurier kan, untuk Shopee ada juga dalam tu. Selain daripada WhatsApp, Twitter pun ada. Twitter tu asal nak boleh. Tapi dalam Facebook, Shopee, WhatsApp tu dah tentu ada lah kan. Selain daripada ikahan daripada kawan kan, sahabat-sahabat yang rapat, tak kira lah yang duduk di jauh apa semua, makanya dia hantar semua kekangan masa kita tu untuk mengatur tu ada sikit teknikal yang tak kena tentang mana-mana. Kita cuba perbaiki lah kan. Kalau minggu depan kita daripada runcit lah. Oh, memang ada letak juga lah. Ya. Pasal sekitar pun kita ada letak sini juga. kita dah ni dah sikit-sikit alhamdulillah lah puasa ini lah. Tapi macam luar negeri tengok kalau boleh nak sampai lah ke Kelantan, ke Pahang, semua kedai runcit tu. Kalau boleh nak macam contoh macam produk kicap, kita udang kau macam tu nak macam tu. InsyaAllah lah, mungkin video ni akan promote juga sebab ada kan Shopee kan. Mungkin akan share lah produk ni nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atikah binti Ismail dan saya ada satu soalan untuk akak dengan abang. Selain dari agensi kerajaan yang abang dengan akak bagi tahu tadi, ada lagi tak agensi kerajaan yang lain yang menyalurkan sumbangan atau sebarang bantuan dalam bentuk perniagaan untuk abang dengan akak? Terima kasih. Badan kerajaan yang lain ada tak? Kita ada bantuan dari segi packaging, lepas tu mesin press, ada satu dia ada lah macam banyak juga lah kita. Jadi kira Seruan untuk negeri Kedah kan.
Itu dia kata kasih katan untuk pedal. Kebanyakan lah setakat ni untuk agensi lain masih ada lagi kita cuba mohon. Tapi disebabkan pandemik ni mungkin agak terbatas juga lah kan dalam punya pergerakan. Jadi kita cuba juga apply kan. InsyaAllah ada rezeki tu adalah, kita tunggu kan. Semua dah usaha InsyaAllah. Jadinya dengan pihak kerajaan tu, badan kerajaan tu ada dapat latihan ke? Dia persediakan latihan ataupun buat pinjaman macam tu je? Okey. Untuk tahun ni saya ingat saya lah dah 3 tahun dalam bidang ni. Untuk latihan pembuatan tahu memang agensi kerajaan memang tak ada. Tak ada langsung, memang tak ada langsung. Sebab pihak produk sendiri pun ada tanya kepada kami kan, yang mana dapat latihan. Saya kata memang tak ada. Semuanya daripada R&D. Okey. Sebab kami pun bangkit yang 2018 atau 2019 PKP kan. PKP. Dalam masa R&D itulah kami belajar daripada kesilapan pembuatan tu kan. Pengalaman tu yang mengajar kami jadi mahir tentang sesuatu pembuatan tu kan. Terutamanya tahu apa fish fishball yang saya cuba explain hal yang orang kata yang benda-benda lain lah. Termasuk pucuk, agar-agar, kebanyakannya semuanya daripada kaum Cina. Jadi dalam masa sama saya ada kenal ada 3 orang Cina-Cina yang dalam perniagaan ni. Saya cuba tanya lah kan. Dia kata macam mana kalau kata kita nak belajar dengan you tentang produk ni. Saya kata honestly Cina tu sendiri beritahu saya. Dia kata cakap dengan logat Cina lah. Dia kata okey, you nak belajar boleh, tapi you tak boleh start business. You kena belajar dulu. You standby dalam 30k, akan dia you daripada A sampai Z. Tu belum kita start perniagaan. Kita boleh belajar. Makna belajar maksud diorang ni, belajar ni maksudnya kita bukan masuk kelas tau. Kita tak masuk kelas, kita tak bawa buku ataupun pen kan. Dia kata you kena masuk flow, production flow. You kena buat daripada A sampai Z macam mana diorang buat. Jadi produk yang kita hasil tu, yang kita belajar tu, diorang akan jual. Jadi dalam masa yang sama, dia akan efek kos perniagaan diorang. Itu sebab bila kita tanya, bila kita research, kita risik orang kata, orang tu kata risik kan. Memang kos dia memang kadang-kadang tak masuk akal pun. Sebab dia tak ada latihan daripada agensi kerajaan. Dia tak ada kelas mana-mana kan. Cuma kalau kata ada individu yang nak ajar seseorang tu kan, itulah kos yang kena bayar dekat. Kos tu maksud saya bukan duit. Memang kita bayar dengan duit, tapi kos tu maksud saya pengalaman diorang. Macam kata okey, pengalaman diorang tu contohnya 3 ke 5 tahun baru produk tu jadi. Betul-betul 98%, bukan 100% perfect kan. 98% tu yang kita nak kena bayar. Yang itu yang memang orang kata bila kita saya discuss dengan saya kata memang orang kata memang gila punya kos kan. Memang siapa nak keluar kos dengan tinggi, lepas tu you punya produk kan, tak tahu lagi nak pergi mana kan. Tu saya cakap dengan akak, kita nak buat satu benda kan, saya selalu bandingkan akak salesman. Saya kata okey, ada 2 salesman dekat apa, tak kira lah dekat mana dia nak jual barang dia. Contoh mop, tapi mop tu dua-dua sama, benda yang sama, dua-dua yang sama. Jadi you nak promote, you nak explain dekat customer yang you tak kenal kan. Saya cakap dengan kat satu,
pertama sekali you kena produk you daripada dalam sampai luar. Baru orang yakin nak beli. Tu je. Kalau kata you kenal luar saja, you tak kenal dalam. Kawan sebelah boleh jual 10 batang mok, you mungkin satu. Macam tu lah ibarat dia. Okey, untuk yang seterusnya, kan kita tahu pandemik COVID ni memang efek ramai orang lah, tak kira lah orang yang kerja, orang tak kerja, orang buat bisnes ni. Jadi boleh abang angkat share apa pengalaman lah pahit manis dalam pandemik ni untuk perniagaan abang angkat ni lah. Bagi kami pandemik dan PKP ni sangat memberi orang panggil apa satu hikmah yang besar lah untuk kami. Hikmah yang besar, kesan yang besar jugalah. Kalau orang lain bermasalah kalau PKP, kami masa PKP rezeki macam curah. Yang pertama moratorium. Moratorium gaji aku penuh 29 bulat-bulat tak kena potong bil rakyat. Salah raja kerajaan kan. Setahun lebih mesti loan. Lepas tu dapat tiap bulan 29, lepas tu apa lagi? Dengan gerai lah apa semua, jadi itu hikmah dia. Lepas tu satu lagi kan PKP, orang makan. Lepas tu orang tak tahu buat apa, orang buat bisnes tahu bergedil, cari tahu lampung. Jadi macam jadi orang hari-hari tu masa tu sehari boleh buat 3,000 biji keluar, hari keluar. Bahkan tak cukup. 5 ke 6,000 biji. Tak cukup. Sekarang 3,000. Dulu 5,000. Ya, 5,000. Abang yang duk buat. Sebab tahu pok ni kerja berat. Perempuan kalau akak ni boleh tolong jaga mesin goreng je lah. Tu sebenarnya abang lah yang buat. Kesannya yang tu je lah, kita laju PKP. Lagi laju. Sebab dia makan. Caranya tak ada lah Tak macam ada kesan gila. Cuma orang kata okey, saya dengan isteri saya tentang bisnes memang zero. Memang zero. Tak tahu langsung. Yalah, Makan gaji. dua-dua makan gaji kan. Isteri saya kerjaan saya swasta. Okey, kita duk biasa cukup bulan gaji masuk, gaji masuk. Mana pandai. Kita tak fikir langsung tentang apa, macam mana you nak manage you punya, orang kata you punya kos tiap bulan kan. Tapi Allah bagi ni memang Lepas terbaik. tu Allah bagi satu-satu. Okey, saya pernah cakap dengan isteri saya, keuntungan jangan tanya. Sebab apa? Kita memula daripada kosong. Okey, Ada sikit. kita tak tahu barang entah tu apa barang kita nak pakai. Daripada segi machinery kita tak tahu kan. Contoh Zero. memang kita tak tahu, kita cuma tahu blender kacang tu yang kecil tu. Rupanya ada lagi yang besar-besar. Jadi Satu-satu kami belajar. semua yang kita dapat keuntungan tu kita beli mesin. Kita upgrade daripada okey, contoh kita perlukan mesin ni. Contoh mesin ni kita boleh buat output dalam contohnya dalam 2,000 ataupun 1,000 biji satu hari. Bila kita okey, mesin memang main peranan besar lah. Sebab setiap mesin tu kalau dia cepat, dia mudah kita buat kerja. Okey. Kalau kata andai kata mesin failure, kita kena tahu dah dekat mana kita nak cari kita punya spare part. Okey, yang tu satu. Dalam bisnes you kena cepat fikir. Terutama kalau kata you duk marketing, you dah tahu dah apa benda you nak buat. Okay. Kalau kata okey, kalau you duduk handle bahagian production, you kena tahu dah. Okey. Dengan you punya bahan mentah, you punya machinery you kan, setiap hari sebelum starting sejam you kena checking. Yang itu memang rutin. Memang kena checking dia punya maintenance. Okey, kita tak tahu, kadang-kadang kita beli barang tak semestinya kita beli barang yang baru. Kan mesin kos memang tinggi. Gila, beli Memang second tinggi. hand pun puluh-puluh ribu. Berapa Sebab lagi kita, lah. kalau kata ikut kalau ikutkan mesin yang ada
yang saya dah research sampai ratus ribu pun ada setiap satu mesin. Jadi kita nak sampai ke tahap tu memerlukan orang kata korban yang betul-betul tinggi lah. Tapi Itu kalau tak sebabnya- kerana PKP tu, Ya. hikmah dia tu, Hmm. kami tak sampai lagi tahap macam ni. Mesin kami tak cukup lagi. Tapi Tak alhamdulillah cukup. sekarang mesin cukup. Alhamdulillah. Tu saya beritahu kat saya, keuntungan kita boleh nampak kalau you business pegang satu je. Kalau hari ni you business satu kotak mancis, tiba-tiba besok you boleh beli 10 kotak mancis. Maknanya keuntungan you dah dekat situ. Saya pegang ada satu Chinese, dia beritahu kat saya. Dia kata kalau you start business, dia kata okay, first you jual beras je. Lepas tu dah you dah, orang dah tahu you jual beras, kemudian keuntungan beras tu you jangan guna. Orang mesti tanya, you tak ada jual tepung ke? You mesti beli tepung. Keuntungan beras tu beli tepung. Okey, daripada situ bila dah okey, untung you beli beras, untung you beli tepung, you beli gula pula. Macam tu lah. Macam tu lah saya. Setiap yang pembelian, saya akan discuss dengan isteri saya lah, benda ni perlu tak? Saya kata perlu. Sebab kita dah tahu jangka hayat setiap barang tu, kita dah tahu dah. Dalam masa 3 tahun ni kita dah tahu, okey, kain untuk penapis berapa lama boleh pakai. Dengan kita punya production sehari, contoh kalau kita boleh buat dalam 40 kilo ke 50 kilo kacang, kita tahu kain penapis ni akan tahan dalam 6 bulan ni. Lepas tu dia akan problem. Contohlah tu contoh yang saya bagi. Abang banyak tumpu production, perbuatan. Aku pegang akaun rolling, cari bangka, dia punya spare part semua tukar baca kau lah. Itu je lah, kira macam memang dua-dua lah. Dua-dua Buat memang kena dua-dua berperanan. kadang-kadang belagaging pun tak boleh lari benda tu. Itu biasalah kan. Tapi Bincang Apa bincang pun- lah cara. kalau kata tak dapat solution, selalunya kita akan senyap dulu lah sehari dua. Lepas tu kita tanya balik. Macam tu lah, sebab kita nak reda. Kadang-kadang biasalah dengan kita letih. Bila kita letih, kita nak tumpu kita punya business, kita nak tumpu kita punya family lagi, memang letih. Tak, memang abang akui memang benda tu memang satu cabaran yang cukup besar. Kalau orang nak betul-betul nak tumpu business, you kena hadap benda ni dengan cekai lah. Bukan sehari dua. Bukan sehari dua. Dia makan. Dia kena istiqomah. Business ni memang kau Ya. nampak kan kebanyakannya yang berjaya ni, dia jatuh, dia akan bangun dalam bidang yang sama. Jangan buat ini tak Ya. jadi, tak kita pergi ke Ya, lain pula. ya. Kalau ikut orang kami ni gagal, memang gagal tu gagal. Ada kami pernah disihir sampai termenung tapi bangun. Minta dengan Allah. Itu yang penting. Pertama sekali kita bergantung dengan Allah. Tak ada orang kata tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Yang mustahil kita Minta boleh tolong fikir. Allah. Kalau kata kita fikir, Tak boleh kata ke kita hebat tak? kita boleh ke kita nak beli sesuatu benda Nak kata kita orang hebat kata tak? yang orang kata di luar kemampuan kita. Tak hebat pun. Tak ni Boleh. orang kata keajaiban daripada pencipta kita sendiri. Contoh, okey. You tahu setiap bulan contoh you pakai kereta biasalah kan. Contoh kenderaan biasalah kan. Kita dah tahu. Kita dah kadang-kadang payment kita punya installment start 1-2 bulan. Lepas tu tunggu bonus baru cover balik macam tu. Okey. Jadi bila kita bergantung dengan Allah kan, tak kira lah apa bidang sekalipun kan, termasuk yang makan makan gaji, kalau bergantung sepenuhnya dengan Allah, kita jaga diri kita tu kan, percakapan kita pun orang kata tak ada lah orang kata merapu. Tak ada orang kata tak ada kan. Jadi kita sembang tu cara melawak juga, bukan tak boleh kan, tapi ada had dia. Ada had dia. Yang ni pengalaman abang dengan akak. Kami dulu pakai Proton Saga BLM pun sangkut 2-3 bulan installment. Okey. Tu part masa kita tak bergantung dengan Allah.
Tak, ini sungguh. Ini pengalaman abang dengan kak. Jadi bila satu masa Allah uji kami dengan ujian cukup besar, kan? Pertama sekali, abang dulu band boy. Abang main muzik. Abang ada instrumen muzik. Dah hampir menilai RM6,000 dengan studio. gitar, dengan speaker apa semua kan. Jangan larang. Jangan larang masa tu. Bonus dia. Tak kira lah orang kata orang tengah azan ke. Oh. Kan? Tapi tak baik buka. Allah dah tutup kita punya aib. Ya. Tapi nak share saja. Nak share. Kan? Untuk siapa-siapa yang terdetik di hati nak orang kata nak berhijrah. Allah bagi. Hijrah ni banyak hijrah, tak semestinya kita hijrah macam Nabi tu. Hijrah ni banyak daripada segi percakapan kita, daripada segi kelakuan kita, tu pun satu hijrah juga. Okey, Allah uji kami. Ribut melanda. Ribut melanda. Satu hari barang kesayangan yang cukup yang abang sayang yang minta Allah uji. Tu seminggu sebelum ribut. Tu seminggu sebelum ribut. Rumah kena pecah masuk. Rumah kena pecah. Dia tak usik benda lain. Barang lain elok. Kau punya laptop dekat situ, rantai anak pun ada dekat situ. Macam kami balik, kita keluar kan. Kita balik kampung masa tu. Tak ada rumah lah. Tak ada rumah. Dia ambil barang abang ya semua. Sapu licin. Sapu licin. Okey. Masa tu abang memang terus terang pandai memang Dia benda dia sayang. Tahulah kan. Dia dapat tahu kata orang pecah rumah. perkataan yang tak sepatutnya keluar lah kan. Okey. Tak perlu dah cakap apa benda. Kita kalau kita kena musibah sepatutnya kita kata innalillahi. Innalillahi. Lepas Tapi tu astagfirullah. Yang itu sepatutnya kita ungkap kan. Tapi ya orang zaman lah, orang muda, budak biasa maki kan. Macam tu lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu astagfirullahaladzim. Seminggu lepas tu Allah bagi ujian lagi besar. Lagi besar. Boy. Habis setelah rumah ni. Masa tu baru termenung. Masa tu dah bermulanya perhijrahan kami. Terus apa tu? Apa lagi Sikit. Kalau kata okey contoh Eman. Kan kita duk fikir mampu tak aku pakai kenderaan ni sekian. Kita tahu bajet kita banyak ni je. Okey. Tapi terus terang abang kata dunia kita ni kan semua Allah cipta. Tak ada yang mustahil kalau kita bergantung dengan dia 100%. Sebab dalam diri kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki semua hak dia. Nak sembang bisnes kami kencang ke apa tak ada. Tapi semuanya Allah yang bagi. Sebab start kami naik rezeki tu, belajar naik rezeki tu, kami belajar aku tak ada. Lepas tu kami pakai sago tu pergi beli kacang soya 2 bundi, patong tu. Cuba dengan spring kan. Patong lepas tu kau cakap Allahu Akbar, kalau dapat 4 kali 4 macam tu sedap lah bang kita bawa. Macam tu. Lepas tu kan dalam minyak rezeki tu kata kalau kita tengok orang senang terutamanya Melayu, kita doakan. Doa. Kata barakallah dia bawa Pok Ranger. Masya-Allah. Barakallah. Lepas tu dia patah balik kita. Lepas tu kau lalu dekat Mazda tu. Lepas tu try tak sangka lepas kau tak cakap kat abang kata yang bukan nak cerita kereta tapi nak cerita segalanya apa yang ni Allah yang bagi, bukan yang kalau ikutkan kemampuan kami memang tak dapat langsung, tak mampu. Lepas tu abang marah sebab kau buat pusat sendiri, kau loan ada nanti kerajaan pergi orang macam buka mata tengok si gaji pun cantik pun semua. Dia kata okey lulus. Macam terkejut. Lepas tu abang marah kata gila apa, dia kata nak berhenti rejat. Masa tu dah buat keputusan nak berhenti. Surat berhenti dah bagi. Lepas tu kau kata ini peluang abang jadi gerentor, kita boleh jadi gerentor ke macam mana. Sebab sekarang abang masih bekerja, ada sikit gaji. Masa ni kita kena ambil peluang. Lepas tu dia marah lagi. Habis esok nak bayar dengan apa? Ni bisnes kita tahu tak, masa tu tahu tak apa jadi lagi. Tak apa jadi lagi sebab tak ada guru yang ajak kami buat kan. Kami keputusan pun nak memang betul-betul serius istiqarah. Tahun lampau ni insya-Allah satu hari mesti jadi istiqarah. Bila kita istiqarah
bagi gerak hati tu lagi kuat. Aku nak berhenti. Macam abang, berhenti. Dia berusaha berhenti. Abang cakap, Lepas tu abang buka. cakap dengan Dia akak. marah tu kan. Abang cakap dengan akak, kata tak apa, terserah akak Allah. Abang marah, aku dah masuk loan 4x4 tu. Lepas tu kau pun terdiam. Menangis sebab memang marah sungguh-sungguh. Bukan marah main-main. Tak pernah lagi kena marah macam tu. Macam kita tak pernah kena marah. Kita marah macam tu rasa sedih, sayu, menangis. Lepas tu masa tu kau belajar nenek rezeki tu. Katanya kalau kita ada masalah apa, buka Al-Quran. Solat 2 rakaat, minta dengan Allah. Kau pun buka. Ikut gerak hati, buka salah satu mana-mana layan Al-Quran. Buka, aku dapat satu ayat dalam Quran. Katanya, jangan kau rosakkan apa yang telah aku aturkan. Aku dapat tu, ayat tu menggigil tunjuk kat abang. Jangan kau rosakkan apa yang telah aku aturkan. Maknanya kau minta sebelum buka Al-Quran, kau minta adakah keputusan nak ambil 4x4 ni satu benda yang betul lah kan. Sebab kau yang pandai-pandai kan. Lepas tu kau tunjuk kat abang kata, okey, esok kita pergi Penang sign, katanya. Padahal itu kami tak ada apa lagi masa tu. Tahu kami tak jadi lagi. Bisnes tak apa-apa, kami tak ada pengalaman. Abang pula nak berhenti kerja, nak tumpu. Tapi aku dah mandai-mandai nak ambil 4x4. Tapi kau fikir, kacang soya tu nak bawa macam mana kalau kita dengan kereta Saga BLM. Bukan nak cerita pasal 4x4 tu, tapi apa yang ada kat kita, kalau kita minta dengan Allah, betul jalan kita, jalan yang betul, Allah bantu. Dengan apa yang kami dapat tu, ayat tu, jangan kau rosakkan apa yang telah aku aturkan. Selepas tu PKP, kita dapat duit tu, dapat duit ni, kita dapat tambah mesin. Sebab PKP tu. Terutama niat dalam hati lah. Kita nak buat apa? Padu kipayah. Sebab dah tuntutan padu kipayah tu, abang pernah baca. Dia kata sekiranya kawasan tempat tu tak ada doktor Islam, tak kira lah bangsa apa, jadi di Islam kan, okey, dalam kawasan tu perlu ada seorang yang pergi belajar jadi doktor. Kalau kata dia tak ada engineer, kawasan tu perlu kena ada engineer. Salah seorang mesti mau kena ada engineer. Sebab apa? Itu memang tuntutan. Memang kita tahu tak masuk akal. Sebab apa? Takkan aku nak jadi doktor. Pada aku punya kurusan alah, apalah sangat kan. Tapi jika kita bergantung, macam cakap tadi, jika kita bergantung 100% dengan pencipta kita, insya-Allah dia takkan bawa kita ke tempat yang bukan yang tempat kita nak pergi. Itu cerita dia yang paling mudah lah kan. Sebab apa? Sebab abang fikir satu, bila lepas abang dengan akak dah hijrah kan, patutlah bila abang perhatikan orang kita. Jujur abang cakap, kalau kita tengok sekarang, waktu maghrib dekat mana gitu, kebanyakan Shopee Complex atau jalan raya, baru nak balik kerja kan. Sebenarnya kita kena display diri kita kan. Nak kata abang dengan akak terbaik tak? Bukan. Yang ini yang kita nampak, yang nyata. Sampai abang sendiri pun dah terikut cara orang tua dulu, pantang orang tua dulu apa, bila sebelum nak maghrib kita dah bising lah kan, anak-anak kita masih dekat luar lagi. Yang itu salah satu didikan lah untuk ni. Sebab zaman abang kecil dulu macam tu lah, orang tua kalau nampak kita dekat luar lagi memang dia riau. Itu cerita dia kan. Jadi kesimpulannya, tak ada yang mustahil. Kalau kita fikir secara akal, orang kata tak masuk akal. Kami ni dengan pengalaman tak dengan kerja makan gaji dulu. Tiba-tiba orang nak bagi. Betul dia katakan, orang kata okey, hidayah ni banyak, bukan kerana
agama orang kata dia dapat hidayah. Bukan, hidayah ni banyak. Macam-macam Allah nak bagi bentuk hidayah tak kira kan, dalam tidur ke, dalam keadaan kita orang kata kita bekerja ke, dalam keadaan kita apa, contohlah kalau kita jenis buah ni kan, macam tu lah kan. Jadi orang kata kita kena jaga kita dengan Allah, itu paling penting. Itu paling penting, cukup penting. Kalau kata nak berjaya dalam azan tu dah betul siap lah. Sebelum apa, sebelum nak berjaya solat dulu. Betul tak? Nampak? Susunan ayat azan tu dah cukup. Tapi kami tak jaya lagi. Kami tak jaya lagi sebenarnya. Tak tahu ni. And kami masih dalam orang kata dalam proses. Proses pembelajaran. Banyak benda lagi kita nak kena belajar. Okay, untuk yang last lah. Tadi abang dan kak ada kata pernah dapat moratorium. Tapi baru-baru ni kerajaan ada bentangkan bajet 2022. Abang dan kak dah dengar untuk bajet tu? Kalau tak dengar, Aiman ada info untuk abang dan kak. Okay. Okey, untuk kerajaan bentangkan bajet 2022. Kerajaan dah bentangkan untuk inisiatif untuk industri kecil dan sederhana. Inisiatif tu skim kredit mikro. Pihak kerajaan kata tahun depan pembiayaan kredit mikro hampir bernilai 1.8 bilion ringgit akan disediakan melalui pelbagai agensi seperti Tekun, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Jadi dengan itu, skim pembiayaan informal dan mikro di bawah Tekun akan menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 dengan keadaan faedah 0% beserta moratorium selama 12 bulan dengan keutamaan diberi pada peniaga sektor informal dan mikro. Jadi mungkin info ni bolehlah bantu buat pinjaman sebab pihak kerajaan dah bentangkan bajet. RM10,000 dengan 0% faedah. Ini besarkan bengkel. Apa ni, sasaran kami dalam masa 5 tahun insyaAllah, 5 ke 6 tahun kita akan cuba naik taraf lagi lah kita punya bengkel supaya nampak hala tuju kami memang untuk dapatkan sejarah. Itu yang pertama. Tapi daripada kita punya keadaan fasiliti kita punya apa ni, machinery, daripada segi pekerja kita perlu kena ada kena upgrade lah. Itu misi kami ya. Sebab apa, benda makan yang di darah daging kita yang sebenarnya. Yang itu yang orang kata yang pertama sekali lah. Sasaran kami. Ada apa-apa tambah ya? Misi sejalan tu. Bila nak sejalan tu kita kena naik taraf lah kita punya bengkel. Kan dia ada syarat kan jalan ni. Nak kena stainless steel barang-barang semua. Nak kena susun atur tu, ada bahagian goreng dia. Packaging dia asing. Macam tu lah kita nak upgrade bagi kemas lagi kan. Sebab kami ni masih kategori homemade lah. Buat KL tapi kategori homemade. Jadi orang kata banyak lagi nak kena ya, macam abang cakap tadi lah, orang kata 5-6 tahun tu pun masih dalam proses upgrade. Sebab kita memula daripada kosong, daripada sifar kan, dengan modal yang orang kata ada kekengan sikit kan, kita orang kata nak cover balik dengan kita punya modal keluar bukan sikit. Sebab RM40,000 buat lah habis. untuk pembuatan tahu paling asas pun orang mahu ada 3 ke 40 kilo peralatan, tak termasuk untuk bahan mentah dengan kita punya apa ni, promosi lain benda lah. Untuk asas saja mesin untuk pembuatan tahu asas 30 ke 40 kilo paling kecil. Itu rupanya
bila seseorang tu bila kita nak belajar dia minta amount yang sebegitu kita nampak besar tapi sebenarnya itu kecil kan. Pelik jerih dia lah sebenarnya. Kan? Itu je. Kan kita nilai kata senang je dia ajak aku macam ni je. Tapi masa yang dia habiskan Ya, ya. sepanjang berapa tahun tu untuk nak R&D nak cari tu. Itu yang terbayang aku kalau nak tuntut RM20,000 tak belajar. Ada pernah sekali tu kan kita ada apa ni Cina daripada Hong Kong kan dengan Cik Dan tu kan Cina daripada Hong Kong dia sampai dia letak sampai 25 ke 30 itu Tahu kau ni Cina lah yang mempelopori ni. tapi dia translate dengan kita translate dalam bahasa Inggeris lah. Dia bagi dalam apa bahasa Cantonese dia kita translate dalam bahasa Inggeris tapi kita translate balik dalam Cantonese kat orang balik kan macam tu lah. Tapi itulah kos dia untuk sesuatu benda yang kita bukan dalam bidang kita sendiri yang mahal tak mungkin. Tapi macam cakap tadi lah, kalau kita bergantung dengan Allah tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Tapi mau yakin, tak mau sekali kena yakin akan yang itu kena pegang. Kalau dalam hati tu duk rasa wah seduk main story tak boleh benda tu akan melambatkan kita punya kalau kata kita yakin kita tawakal kan insya-Allah kan Allah akan bagi cuma cepat dengan lambat itu je. Okey, last kali saya nak ucap terima kasih lah dekat abang dan kakak sebab sudi kongsi cerita, mungkin Aiman boleh ambil pengalaman tu. Mungkin Aiman nanti pun lepas dah habis study mungkin akan jadikan pengalaman ni panduan lah untuk Aiman nanti. Okey, tadi ada link untuk Shopee kan? Ya. Okey, nanti untuk produk abang dan kakak ni link boleh tengok dekat bawah nanti. Mungkin ada yang berminat nak beli boleh tengok dan klik link kat bawah ni. Okey, insya-Allah Aiman pun akan kongsikan dan tolong promote dari pihak Universiti Nusa Kelantan lah. Semoga produk abang dan kakak lebih dikenali ramai. Okey, amin. Okey, itu saja untuk video kali ni. Terima kasih.